Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hari insyaallah kita akan start kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hari insyaAllah kita nak mulakan kelas kita. Hari kita ni nak sembang santai je lah. Tak payah macam serius macam dalam kelas sangat. Aku je lah sembang aku je lah. Aku kalau sembang aku cakap aku. Aku tak cakap saya. Kalau macam formal sikit aku cakap saya. Jadi kita sembang-sembang macam kawan je. Kita pun macam, aku pun baru 24. Lebih kurang bayi-bayi korang je. Sekarang ni pun tengah kenal diri sikit lah nama Fakrul kan, Fakrullah. Sekarang final SEM, tengah ambil FYP sekarang, tengah siapkan report. Tengah siapkan report juga sebenarnya, nak hantar 2 minggu ni. Belajar kat UniKL, kat Gombak. So benda Microsoft Word ni, benda ni aku belajar sendiri sebenarnya. Microsoft Word ni aku start belajar secara semua benda ni lah. Sampai aku boleh ajar orang ni start bulan 8 tahun lepas, masa lepas intern. Lepas intern tu aku start buat intern report. Lepas tu belajarlah cara-cara buat format semua. Masa kalau ikutkan tahun lepas tu buat report tu mengarut lagi lah. Tapi boleh buat thread tu kan, yang dekat Twitter tu aku boleh buat thread tu. Lepas tu barulah macam ramai orang tanya kan, tu aku banyak kaji lah benda-benda dekat dalam Microsoft Word ni. Tu yang boleh dapat mengajar orang. Tahun ni boleh start mengajar dah. Tapi tak official pun lah, tak ada CJ pun lah. Jam Merah ni Merah join dekat dari grup IMI ke daripada ni? Dari Twitter. Sebab saya ada promote dekat grup IMI tu. Tak boleh lagi. Jadi sembang sikit sebelum kita start. Sebelum nak tunggu orang ni. Sudah memang ramai buat merapu sebab tak tahu macam mana cara nak buat report dengan betul. Jadi itulah, saya pun buat usaha ni lah, buat kelas percuma nak ajar orang. Kelas percuma je tak ada hal, tapi subscribe YouTube. Okay, sebelum mulakan nanti ambil gambar session ni, korang ambil gambar. Lepas habis kelas ni, kalau rasa kelas ni bagus, korang promote kat Twitter korang. Korang macam bagi recognize lah sikit kelas ni kan. So ramai lagi yang akan join, yang akan datang. So ramai yang akan ambil manfaat daripada kelas ni. Daripada kita-kita je kan. Ni pun dalam group tu ada 200 lebih, tapi yang join ni pun 40 lebih je. Jadi kita promote lagi, supaya ramai lagi yang boleh join kelas ni. Ambil gambar, lepas tu kita promote, subscribe YouTube sekali insyaAllah. Jadi insyaAllah dah 9 suku lah. Takut habis lewat Jadi saya start lah insyaAllah. Jadi kita mulakan dengan basic tools dalam kita punya Microsoft Word ni. Yang di F kosong lah. Okay, dekat home ni. Kalau kita sembang santai. So kalau ada yang tak faham apa, nak mencelah ke apa, mencelah je. Tapi yang berkaitan lah. Jangan tiba-tiba tanya soalan yang tak berkaitan. Tanya macam aku terang pasal benda-benda ni, kalau ada macam tak faham apa, celah je terus. Sebab kadang aku tak nampak tak nampak, aku tak baca ke apa kan. Tu kalau aku tak dengar apa, tak baca tu, terus mencelah je. Tanya kalau tak faham. Nak full screen tak ada ke? Tak tahulah. Aku tak full screen ni. Kita tekan F11 dekat keyboard tu, tekan F11. Ya kot, F11 tu full screen lah. F11 bagi full screen, betul Kalau ada browser ni, contoh aku tunjuk ni browser ni, tekan F11 akan full. Tekan F11. Okay. Kita mulakan. Dah lewat semua suku dah. Yang pertama, tools yang pertama adalah paste. Kalau dekat paste ni mungkin ramai tahulah apa function paste tu, tapi kita tak tahu apa function dalaman dia dalam ni. Contoh. Dia tunjukkan apa
benda-benda dalam benda tu. Itu ni ori tak ada ori. Okay, contohlah saya ambil ni ayat ni, saya copy, Ctrl C, copy. Silap tekan. Okay, kat sini dia banyak jenis tau. Kalau kita right click pun boleh. Okay, kalau use destination theme, maksudnya dia akan guna benda yang sama dengan apa yang kita copy tadi. Tak kisahlah dia dari mana-mana, dia akan guna apa yang sama, tema yang sama dengan hasil yang kita copy. Yang kedua, keep source formatting. Maksud format, dia punya font, dia punya size semua akan ikut yang asal. Contoh, ni dia akan ikut source formatting yang sama. Contoh kalau kita ambil merge formatting, dia akan follow formatting yang sebelum. Contoh saya masukkan dekat sini, ni format dia lain, kat sini format lain, saya letak kat sebelah ni. So kalau kita merge formatting, kita akan ikut format yang sebelum ni, nampak? Dia akan put juga tulisan yang sama dan sebagainya lah, apa-apa format yang ada kat dia. Lepas tu kalau as image ni gambar lah, kita akan letak dia sebagai gambar lah kat sini. So kalau text tak perlulah as image. Okay, keep text only. Contohlah kalau kita copy biasa daripada website kan, website ni macam-macam font ada semua kan. So kita nak bagikan format dia clear format, masa kita akan paste sebagai text only. Jangan paste sebagai, jangan Ctrl V je. Kalau biasa orang copy daripada website, daripada browser kan, dia copy Ctrl C, Ctrl V terus. Bila Ctrl V dia ikut suka hati je format tu. So kadang dia tak masuk dengan font lah semua. So pastikan pilih cara paste yang betul. Slide nampak kan? Betul kan? Nampak slide kan? Kan aku present seorang-seorang. Ada kan? Tak nampak tengah present. Asyik. Fakrul, tutup balik present, lepas tu present balik. Tak nampak Sebab tadi ada orang yang tersilap present now tadi. Jadi screen je. Sekejap patut lah. Kacau. Nampak? Okey, nampak lah. Jangan kacau lah. Orang lain kacau. Kunci tak? Tadi aku terang tadi nampak ke semua tak nampak ke? Kau kena terang balik. Terang balik lah. Tak beritahu tu lah. Kalau apa-apa berlaku, kau beritahu je. Aku benda tak perasan benda ni. Okay. Itu aku copy tadi satu ayat ni. Aku Ctrl C je. Ctrl C. So bila nak paste, ada orang Ctrl V terus. So biasanya Ctrl V ni akan follow format yang sama dengan sebelum. So kalau daripada Word, tak ada hal lah. Contoh kita copy daripada website, dia akan kacau dari segi formatting. So cara nak paste, contoh kita nak follow format sebelum, so kita akan paste dekat sini, merge formatting. So kita akan follow format yang sama dengan perkataan sebelum tu. Dia akan bold dan sebagainya lah kat sini, dia akan follow format yang sama. So kalau kita copy daripada website contoh, ada format yang kita tak nak lah format tu kan, so kita boleh keep text only. Maksudnya kita akan clear dia punya format lah, kita akan paste sebagai text je lah. Terus banyak orang silap paste ni tu yang punca dia kena banyak edit banyak kali, padahal boleh je kalau nak paste boleh terus keep source formatting ke. Nak keep source formatting ni masa kita copy daripada asal tu banyak format, maksudnya font dia berapa, size berapa semua, bila kita paste sebagai keep source formatting dia akan follow format yang sama. Okey, contoh satu lagi aku nak terang pasal clipboard. Clipboard ni ramai tak guna sebenarnya. Contoh aku copy banyak benda ni. Ni aku copy. Okay, kita nak copy benda-benda banyak terus kan. Copy benda-benda banyak. Lepas tu kita nak pergi page atas. Kita nak paste benda tu tanpa perlu pergi page ulang. Contoh aku tadi kat sini page ni aku copy banyak kan. So bila kat sini, kat page baru, contoh kan, kita tengok clipboard. Kita tekan ni clipboard. Kita akan ada simpan apa yang kita copy tadi. So bila kat sini,
kita pergi page yang kita nak letak tu, kita cari di mana yang benda yang kita copy tadi. Contoh tajuk apa kita letak. Lepas tu nak letak apa pula nama. Okay. Kita apa yang kita copy semua tadi dekat page lain tu, kita buka clipboard, kita boleh tekan-tekan je. Tak payah nak copy banyak-banyak kali. Pergi page atas bawah. Tu faham dekat page. Page saja dah lama lah. Ni aku pegang banyak dekat clipboard. Okay, dekat font ni banyak. Rasa benda font ni tak ada hal lah. Font ni tak ada hal. Kalau tak tahu, bukan pengguna Microsoft Word lah tu. Ni untuk bold, italic ni untuk saya ingatkan underline. Ni banyak jenis lah pula line dia untuk linekan kita punya word tu kan. Okay, yang ni subscript ni ramai juga tak pakai sebenarnya. Contohlah kita nak buat satu logo. Contoh aku nak letak square lah, contoh square. Makro square kita boleh letak tekan ni je. Ataupun kita nak bawahkan dia. Kat sini. Ni subscript, yang ni superscript. So kita boleh naikkan ke atas ataupun ke bawah. Macam logo, macam trademark kan, PM nak ke atas kan, contoh. Okay. Nak trademark ni dekat atas, boleh tekan ni. Macam tu lah. Faham Faham? Komen lah sikit, aku bosan ni. Aku nak baca-baca. Jangan aku lupa nak promote kat member aku. Sekejap lupalah pula. Sekejap mana pula grup ni? Jangan. Oh, patutlah aku tak dapat baca komen tadi. Ya Allah. Benda tu tak bergerak. Buat malu je. Okay, nampak Sorry kacau sikit. Okay, yang ni function ni untuk membesarkan font. Kalau ada yang tak pakai, biasanya kalau kita mungkin nak besarkan font, kita pakai yang ni kan. Nak besarkan size, tapi kalau saya nak besarkan satu size macam ni, pakai yang ni je. Kalau nak size besar terus, boleh ambil yang ni kan, tak ada hal lah. Pastikan nak besarkan sekali dua macam ni je. Lepas tu yang ni, nak besarkan depan, nak lower case kan semua, nak besarkan semua, nak capitalize word, maksudnya siap perkataan depan dia nak besar, apa perkataan dia lupa lah. Nak kecilkan, semua ada kat sini. Contoh hiragana katakana ni adalah untuk Jepun. Contoh nama Amir. Tulisan Jepun nama Amir. Nama Amir ni adalah bahasa asing dalam Jepun dia tak. Masa tak keluar. Contoh Amir. Sekarang ni dalam Amiru dalam hiragana tak boleh bahasa Jepun dia bahasa asing dia tulis dalam katakana, dia tak boleh tulis dalam hiragana. Jadi ini hiragana, kita nak tukar kepada katakana, tukar kat sini jadi Amir. Kita tukar hiragana kat sini. Okey, itu je. Nak cepat. Okey, yang ni clear formatting. Contoh kat sini kita ada formatting kan. Ada size besar, ada area semua. Kita clear formatting kat sini, dia akan pergi kembali kepada default punya format lah. Ni format 12. Itu function pemadam ni.
Yang ni adalah untuk phonetic guide. Phonetic guide ni adalah untuk ya cepat lah kalau tak dapat tangkap. Bukan beritahu, jangan komen, beritahu je terus cakap Sebab aku tak baca komen aku. Bukan tak baca, okay, aku baca sikit-sikit. So, kalau laju beritahu je, cakap slow-slow sikit. Sebab aku risau lama, sebab itu pun buat 2 jam lebih. Phonetic guide contoh macam tulisan Cina kan. Royal Chifan, saya nak makan. Chifan mak, awak nak makan? Awak nak makan? Royal, saya nak makan. Macam tanya dia sendiri pula. Royal Chifan mak. Okay, nak tambah dia punya pinjing kat atas dia. Masa kita nak baca tulisan higher ni, kita tak boleh nak baca. So kita nak baca dalam pinjing dia kan. So kita letak phonetic ni tadi, ambil center. So kita boleh baca Royal Chifan mak. Kalau macam tulisan Jepun, dia ada kanji kita tak boleh baca. Contoh macam Hana. Bukan. Tulisan Jepun contoh. Hana bunga kan. Hana dalam kanji kita tak boleh baca contoh. Tapi kita boleh baca dah hiragana. Hiragana tak ada masalah kalau nak baca kan. Jadi kita keluarkan phonetic dia untuk kita baca. Kenapa keluar Hanashi? Hana bunga. Okay, Hana. Hanabi dah. Hanabi bunga api. Okay, itu perkataan Hana kita tak boleh nak baca dalam kanji dia kan. So kita nak baca dalam dia punya hiragana lah, sebab hiragana lagi senang untuk dibaca kan dalam tulisan Jepun. So kita boleh tengok sini, dia boleh keluar kat sini. So itulah cara dia untuk keluarkan tulisan ni. So yang ni dah tak ada apa. Yang ni untuk border, tambah border kat karakter. Ni untuk shading. Shading perkataan ni. Rasa kat sini tak ada apa kot. Kalau nak color, yang ni untuk highlight perkataan ni. Ni nak highlight kan. Macam tu. Kalau nak buat line perkataan tu bercolor kat sini pula. Macam tu je. Yang ni untuk design dia punya perkataan. Yang ni adalah cara dia. Okey, habis kat sini. Faham Ada nak cakap? Fonetik tu tak ada kat word yang biasa. Ya. Itulah aku tak tahu macam mana benda tu boleh ada kat aku. Aku sebab tak juga. Aku rasa ada version-version tertentu lah yang ada. Azam. Tak guna Azam. Anjay tak beritahu. Sorry lah marah member. Saya punya Microsoft Word ni 365 daripada UniKL. UniKL bagi free So dapat 365. Okay, habis kat sini ya. Kalau benda yang ni tak ada tak apa tau. Bukanlah tak function. Function lah untuk kerja-kerja aku. Macam aku belajar Mandarin sem ni lah. So banyak tulis Cina. Function lah juga benda-benda ni. Macam tulisan Jepun pun aku belajar Jepun dulu. So berguna lah untuk aku. Orang lain yang tak belajar bahasa tak guna lah kot. So tak ada apa lagi lah. Okay. Habis kat situ Kat ni bulat tak ada apa. Numbering ni biasa je. Numbering saya tak nak sentuh banyak sangat. Sebab numbering ni biasa je sebenarnya. Yang saya akan sentuh kejap lagi dalam sejam yang kedua tadi. Macam kalau habis lewat tak apa. So habis lewat lah. Okay, yang nanti saya akan terang macam mana nak buat listing ni. Listing ni sangat penting untuk pastikan apa dia punya kita punya report tersusun dengan numbering yang takkan lari. Ni kalau mesti nak tanya, ada yang pernah pakai listing tak? Ada dalam report dia buat listing dulu. Tak pakai Tak ramai yang pakai. Tak apa. Hello. Ya. Nak tanya macam heading tu kan. Macam certain report dia macam ada heading 1, heading 2, heading 3 kan. Betul. Okay, then macam mana nak maksudnya macam
macam nak heading. setting. Sebab kalau ada some heading kalau kita tulis manual, dia tak ikut kan kalau kita sekali. Nah, okay, heading Kena tu ha? kan contoh kalau heading tu kalau kita kat bawah-bawah kan dia akan ikut yang atas kan. Hmm. Bila kat bawah tu lari, kat atas tu harus juga kan. Okey. So, Mungkin kalau contoh dekat heading tu, so bila heading tu dekat bawah-bawah tu, contohnya kalau kita dah sepadam heading dia, so kalau kita buat manual, adakah heading yang atas tu, dia akan ikut juga dengan heading yang bawah tu? heading setting tak lari sebenarnya. Kalau macam mana? Setting kat heading tu tak lari, tapi kalau kita add heading kat bawah, contoh kita padam heading ke apa kat bawah tu, atas tak ada apa, tak kacau. Oh ya. Yeah. Tak apa, kita ajar buat heading semua ni. Benda ni memang saya ajar detail lah lagi. Kalau terlewat sikit tu sorry lah, macam banyak benda pula nak ajar ni. Okay. Ni listing ni sangat penting sebab ramai tak pakai pun. Saya pun baru pergi pakai benda ni, tapi kalau ni memang function, sangat-sangat function lah. Rugilah kalau tak pakai. Nanti saya cara macam nak buat custom. Okay, yang ni indent. Indent ni just untuk ke tengah ke tepi kan, ikutlah. Tak ada apa sangat. Okay, yang ni pun penting juga untuk kita tahu paragraph punya line break, paragraph break, page break dengan section break. Yang ni macam benda-benda ni kita akan nampak kalau buka benda ni. So sebab kadang-kadang orang bila dia delete dia punya page kan, dia tak boleh. Kenapa kita boleh delete page ni? Sebab dia salah position. Sebab dia delete dekat sebelum. Dia delete kat sini contoh. Section break lah biasanya. Kalau page break tak ada hal kot. Dia salah delete, so benda tu tak boleh nak delete. Sebab position dia delete salah. So kena tahu position benda ni baru senang nak delete. So kena buka lah benda ni. Nama dia apa tak tahulah. Paragraph mark nama dia. So yang ni justify semua ni rasa tak ada masalah. Saya tak nak terang dalam-dalam pun. Yang ni pun dia punya spacing biasa dalam format 1.5 lah. Sebab nak guna 1.5. Untuk report 1.5. Untuk border ni banyak. Biasa untuk table ke apa, kalau kita nak letak border kat sini ke apa kan. Ni lah function dia. Nanti dia terang detail. Okay, habis kat sini. Okay, sebenarnya kat sini banyak lagi lah kalau saya nak terang. Dalam dia punya bawah ni, dia advanced ni setting. Okay, spacing pastikan normal kalau nak buat report. Saya recommendkan normal sebab kalau kita pakai yang lain, expand ke condense ke, risau dia punya bila kita justify tu kan, dia punya gap antara word dengan word tu dia ada jauh sikit. So salah satu nak mendekatkan jarak antara gap bila justify, pastikan spacing normal. Kerning ni function juga sebenarnya, tapi saya tak pandai nak pakai. Tak ada nak tunjuk. Lepas tu contoh tadi kat font kan. Okay, font. Sekarang kat paragraph. Paragraph ni pun sama juga. Kita nak setting spacing untuk ada report yang nak single spacing, 1.5 spacing, double spacing. Semua benda tu kat sini. Nanti saya terang juga benda-benda ni. Indentation pun kalau ada report nak minta indentation berapa-berapa untuk dia punya report, kat sini juga setting berapa sentimeter. Kalau spacing nak dalam sentimeter, tulis je 2.5 sentimeter. Tulis cm, jangan biar pt. pt dia punya unit lain. 2.5 cm dalam 70 pt, 70 point. So ada beza So kalau pelik kalau dia tulis 2.5 pt tak sama dengan format dia, dia jangan pelik memang lain. Berlainan pt dengan cm. So kalau nak dalam cm, tulis je cm. Okay, habis kat sini. So dia punya style ni pun ada banyak beza. Kita ada heading-heading, caption semua ada kat sini. Yang ni saya terang nanti. Okay, untuk replace fine lah untuk cari perkataan yang kita nak cari tu. Okay, untuk replace contoh kenapa aku tulis banyak kali? Kenapa tak copy paste ni? Contoh kita dalam satu dokumen kita ada banyak perkataan yang sama. Tiba-tiba lah kita report kita kena tukar. Kita kena tukar kepada term yang berlainan. So kita boleh replace je. So find lah perkataan yang kita nak tu. Internet contoh kita nak perkataan ni, kita nak tukar kepada perkataan lain. Contoh perkataan
apa graf lah contoh. Okay. Kita nak tukar perkataan internet kepada perkataan graf. So kita boleh terus replace all. Tapi kalau kita nak replace certain word, kita cari dulu certain word tu yang kat mana. Lepas kita replace. So kita akan tukar satu perkataan kat sini. Tapi kalau kita nak tukar semua sekali, kita replace all je. So semua perkataan yang sama tu akan ditukar. Okay, faham? Ada yang tanya? Tak ada aja. Select ni pun select lah. Select all, control A je lah. Dia akan select semua sekali dalam dokumen. Kalau kau nak copy semua benda dalam dokumen, select all lah. Lepas tu dah habis. Okay, habis part dekat kita punya home. Okay, kat insert pula. Banyak benda ni. Okay. Cover page, rasanya page pertama lah cover page. Cover page kita ada beberapa yang dia dah bagi lah. Kalau kita letak ni, dia akan auto jadi cover page. Contohlah kita nak buat assignment dengan benda yang sama. Setiap kali assignment kita nak cover page sama je kan. So, contohlah kan. Ni cover page ni. Kita nak save tau. Kita boleh save. Kita ni cover page custom. Saya lupa nak cakap tadi. Dekat sini cover page, kita ambil save selection to cover page gallery. Kita nak buat cover page sendiri, kita ambil ke sini. Kita ambil lah monitoring kan. Kita tekan OK. So kalau kita buat file baru, kita nak letak cover page. Kita nak insert cover page. Kita cari yang kita dah save tadi. Kita tak payahlah nak buat banyak-banyak kali. Yang kat ni ada. So dah siap kita punya cover page dengan design yang sama setiap kali assignment. Okay, faham? Kita lagi kat sini. Okay, blank page tak tahulah apa beza dengan page break. Tapi blank page ni tambah page kosong. Tapi tak tahu kenapa bila add blank page, dia ada page break juga. Dia tak ada, rasanya ada. Dia ada juga page break kat sini. So macam sama je kalau add page break dengan blank page, macam sama je page break juga. So saya pun tak tahu apa beza dia. So saya anggap sama lah, page break. Okay, kat sini saya nak terang page break. Okay, saya nak tanya, boleh tolong jawab dengan suara tak? Okay. Wajib tak guna page break? Ada orang dia nak pergi page sebelah, dia pergi tekan enter banyak kali sebab nak pergi page sebelah. So nak tanya, wajib letak kat setiap page ke tak? Tak. Setiap page pastinya. Sebab dia nanti di section. Certain page je. Mana yang kita nak? Itu yang kita nak. Itu yang bagus lah. Okay, contoh situation dia, bila nak guna page break ni dan bila tak nak guna adalah bila contoh kan kita dah buat satu ayat penuh-penuh satu surat, dah nak pergi page sebelah ni kan, ada 2-3 benda je lagi nak pergi sebelah pun. Aku prefer enter. Akulah setakat 2-3 kali je kan, aku prefer lah enter. Okay, tak pun memang kita tulis penuh-penuh kan, dah penuh paragraf memang dah sambung ke sebelah, tak payahlah tekan page break ni sebab memang nak bersambung. Sebab apa? Bila kita tekan page break, page dengan page ni takkan link tau, dia memang takkan link langsung. So bila kita edit page sebelah tu, kita ada padam satu paragraf. So paragraf sebelah ni sepatutnya bersambung dengan sebelah kan sepatutnya. Tapi bila kita dah padam satu paragraf sebelah ni, yang sebelah ni pun tak bergerak, dia tak masuk sekali. So macam tak apa yang kata, kira rugilah kita tak bersambung. Sepatutnya dia bersambung. Sebab tu page break ni function dia bila kita memang dah nak stopkan page tu kat situ. Contoh kita punya perenggan semua kepanjangan sampai page sebelah tu sampai separuh je. Okay, separuh ni kita nak start benda baru dekat page sebelah. Kat situ baru kita letak page break. Faham kan? Kalau setakat 2-3 benda macam ni kan, aku tak prefer lah letak page break. Tekan enter je 2-3 kali cukup. Kalau macam separuh muka surat, kita pergi tekan enter 5-6 kali, 10 kali, tu lain macam lah. Tu adalah function dia punya, kita punya page break. Okay, seterusnya
Okay, habis kat sini. Table ni pun banyak function. Kalau table ni aku nak terang. Aish. Tak tahu korang tahu ke tak. Okay, kat sini table. Betul aku ambil. Kita ambil design yang bagi nampak jelas lah. Sekejap, Mana pula design tu? Okay lah kan. Aku rasa aku dah ambil tadi. Okay, contoh kita punya header row. Kat sini. Nak ada header row ataupun tak ada, kita ambil kat sini. Nak ada first column row, kita ambil. Tapi pastikan kita punya design kat sini ambil ada lah. Baru boleh padam ke tak. Maksud kita boleh ada design kat sini. Lepas tu total row ni kalau ada yang bawah kan, line bawah kita nak jadikan total kan. So kita letak total row. Last column nak color. Banded ni maksudnya bersilang-silang. Okay. Maksudnya ada color yang pudar sikit apa. Ada yang gelap sikit. Macam inilah banded row. Kalau banded column lah. Nampak dia ada beza color kat sini dengan sini. Tahu kan? Yang ni design lah, tak ada apa. Okay, contoh kita nak letak table, invisible table. Invisible table ni function untuk buat, kalau jenis rajin nak buat manual table of content, kita buat table kita invisible. So ambil no border je. Kalau nak buat resume pun aku pakai invisible table ni sebenarnya. So kita takkan nampak kita punya border. Kalau nak nampak border tu, time buat kerja, kita boleh view grid line. View grid line kan. So kita akan nampak line-line dia. Tapi bila print, tak nampak lah. Bila kita print, memang grid line ni ada. Tapi bila print tak nampak lah. Macam tu. So yang ni setting lah. Pandai lah setting size semua. Yang ni tak ada apa kot nak terang. Yang ni faham lah mana nak outside border ke right border ke. Pandai lah sini. Kaji yang ni. Tapi tak ada apa pun nak terang dalam-dalam pun. Jadi kat situ. Okay, nak insert shape. Insert biasa mungkin size tak ni kan, tak sama kan. Kita nak samakan size je, kita tekan shift. So kita akan dapat size yang fix. Contoh kita nak insert line. Line mungkin sengit-sengit kan. Kita nak fix kita punya line ni 90 degree. Tekan shift ataupun 45 degree. Tekan shift baru dia akan jadi lawa macam tu. Kalau tak tekan, kita akan dapat line yang sengit lah. So macam tu lah. Ni icon ni pandai lah. Benda smart art ni rasa tak perlu aku tegang kot. Chart ni pun semua. Benda ni boleh check sendiri lah dalam ni. Apa yang ada dalam benda ni. Add-in ni kalau add-in ni sebenarnya aku banyak add-in kat aku. Grammarly ni dari luar. Keyboard ni aku add-in. Kalau tengok dekat home aku ada touchpad ni apa mat ni kalau aku nak isi formula sebenarnya. Tak terbuka lah pula. Tak boleh tunjuk lah, dia tak keluar. Macam Grammarly ni kecil. Okay, dia keluar. Okay, contoh kita nak buat satu formula kan. 2x tambah y over 5. Okay, kita punya formula ada kat sini. Apa-apa formula lah, yang apa-apa equation yang susah-susah boleh tulis je kat sini. Tak payah cari satu persatu equation dia. Apa dia punya simbol-simbol tu kan. Penat So kita tulis je kat sini. Cari lah nama ni. Apa tak nama dia? Mat script tak silap. Lepas tu boleh download je. Okay, download, upload dah dekat ni. So dia akan masuk equation kita tulis ni. Okay, settle. So boleh cari semua benda tu dekat add-in. Ni dapat mat script, mat sample. Mat script, mat sample. Lepas tu ni Wikipedia aku tak ada apa. Yang ni nak buat hyperlink ni kan ni link dengan dokumen lain lah. Yang ni aku tak biasa pakai juga sebenarnya. Itu kita page number ni aku terang. Textbox rasa tak ada apa. Yang ni okey. Yang ni kalau kita nak ni adalah kita merge untuk merge dokumen. Contoh kita nak tambah dokumen lain dekat dokumen kita ni. Contoh dekat sini. Kita nak tambah kita punya dokumen lain. Kita ambil text from file. Kita nak add dokumen lain. Contoh macam contoh kita ambil ni. So benda daripada dokumen lain akan masuk kepada dokumen kita yang ni. Kita
Itu nama dia merge. Tapi whole lah, tak ada ambil separuh-separuh. Macam tu je. Saya dah akan masuk semua. Yang ni ambil ni. Cari yang benda apa tahan nama dia. Object. Ambil text from file. Insert text from file. Equation ni lah. Equation yang tadi aku cakap. Benda ni. Nak set up equation benda ni. Tulis je kat sini. Tapi nak cari simbol tu yang penat tu. Satu persatu. So, kalau pakai yang map yang ni lagi senang lah. Nak tulis. Okay, ambil saya kat sini. Design ni asal tak ada apa kot. Kau nak insert watermark ni, insert lah watermark. Tahulah watermark ni untuk kita punya watermark lah. Boleh je letak border apa kat sini. Ada banyak pilihan. Kita apa kot kat sini. Okay, pilih layout. Layout ni banyak benda. Okay, margin punya setting semua kat sini. Nanti saya ajar macam mana nak bezakan margin antara page dengan page. Biasa kan dalam map yang MM tu apa? Map script tu Map script tu free je rasanya dalam, tak tahulah kalau version-version yang lama saya tak tahu macam mana. Tapi benda tu ambil free je. Margin ni kan nanti saya ajar macam nak beza. Biasanya ada report yang jenis nak first page chapter tu dia nak margin yang lain kan. Page lain dia nak margin lain, page first tu dia nak margin yang lain. Nanti saya ajar macam mana nak bezakan portrait landscape antara page pun saya ajar lagi. Size ni tak ada hal. Biasa ambil A4 lah buat report. Kolom nak asing kolom antara page dengan page pun saya ajar sekejap lagi. Kat sini okay, yang ni section break. Section break ni saya ajar sekejap lagi. Dia ada, macam tadi kita beza, kita cakap tadi pasal page break kan. Page break ni untuk beza antara page dengan page. Tapi section break ni dia ada next page, continuous, even all page ni. Contohnya, kita nak buat satu benda yang dia section break ni adalah pecahkan bahagian. Kalau tadi page break, dia pecahkan antara page dengan page. Tapi section break ni dia pecah antara section dengan section. So bila section ni, contoh kita nak section ni, kita nak di dalam landscape. Ada section ni kita nak dalam portrait. Itu maksud dia penggunaan section. Kita boleh asingkan dia punya ni. Section ni kita boleh asingkan antara ni nak buat apa, yang ni nak buat apa. Yang bila kita edit dekat sini, yang lain tu tak kacau. Kita nak buat page number contoh, kat sini nak letak dalam Roman, kat sebelah tu nak nombor biasa, yang muka depan tak nak nombor apa, page number. So kita pakai section break. Continuous pun sama juga tapi dalam page yang sama. Wrapping ni tak tahu lah. Column break ni untuk bila kita buat ada 2 kolom, 2-3 kolom, kita nak pecahkan, breakkan kolom tu, kita pakai column break. Okay, kat situ. Line number ni, line number kalau kita nak letak, tak nampak kita masuk report lah sikit. Kalau kita nak letak nombor line lah kat luar, contoh kita letak continuous ni, dia akan continue nombor daripada awal sampai habis. Dia ada section ni, dia akan continue kat sini. Kalau each page, dia ada beza lah. Each page ni maksudnya setiap page tu dia akan start dengan nombor baru. Kalau ada section banyak, dia akan start numbering dengan dekat setiap section yang baru lah. So number-number ni akan keluar lah. Kalau mungkin nak buat kerja yang perlu check line by line ke apa, ni lah function dia. Tapi biasa tak pakai pun dah report. Hyphenation ni untuk bagi ada sengkang dalam kita punya report. Bukan report, kita punya tulisan dalam perenggan tu, contoh ni salah satu cara untuk avoid gap dalam tulisan. Contoh nampak ni ada gap kan, ada gap banyak Benda ni dah tak boleh nak elak dah sebenarnya, dah tak boleh elak gap ni. Tapi salah satu cara adalah kita add hyphenation dalam kita punya ni. So bila letak automatic, dia akan rapat. Sebab apa? Sebab ada tulisan macam ni, dia ada sengkang dekat tulisan tu. Kalau baca buku perasan lah, dia ada hyphenation, ada benda ni. Ada dekat ujung-ujung ayat tu dia ada letak sengkang. Dia sini. Ni, nampak? So kalau tak letak tu, kita akan lawa lah, tak ada hyphenation tu. Tapi gap ni akan besar sikit lah. So memang tak boleh avoid Aku nak tukar 2010 ke 365. Tak hilang, aku ni ada je.
kan 2016 tak silap. Tak jumpa tapi adalah dalam komputer aku ada yang Microsoft version lama punya. Dia tak hilang pun. Boleh je pakai. Okay, gap connection settle. Ni indent pun sama juga. Kalau nak ada jarak apa kat depan ni, tambah indent kat sini. Kalau nak lebih detail boleh tengok kat sini lah. Nak, okay, special ni kita nak letak kat first line je ke. Contohnya indent ni kita punya paragraph, kita punya perenggan nak ada jarak sikit ke depan, kita letak kat first line. Nampak kan? Kalau line dia rapat kan kat sini. Kalau first line dia jarak sikit ke depan. Contohlah nak buat hanging punya style. Hanging ni maksudnya yang atas sekali ke sana, yang bawah-bawah tu ke dalam. Macam kita buat reference kan, kita nak yang first line tu ke sana. So ni lah guna hanging kat sini. Dia akan jadi macam ni. Kalau nak manually setting kat dia punya indent pun boleh kat sini. Okay, faham lah? Spacing sama. Nak setting atas bawah dia punya tulisan, line semua. Okay, setting lah kat sini. Okay, reference. Okay, kalau ada apa tak faham cakap je. Aku macam bosan lah pula sembang seorang-seorang. Okay, kat reference ni kita punya macam kita nak buat table of content, ada kat sini table of content. Nak insert footnote. Footnote tahu tak footnote? Contoh perkataan ni, contoh perkataan rare perkataan lah. Perkataan yang mungkin ada kita nak terang dengan detail, kita boleh add footnote. So dia akan keluar nombor kat tepi ni. Nampak dia keluar nombor tepi ni kat bawah ni. Macam dalam Quran lah, dia ada perkataan-perkataan yang dia nak terang kat bawah kan. So tekan kat sini footnote. So boleh lah kita terang apa kat bawah tu. Itulah footnote. Citation ni aku pakai mentally. Mentally aku tak pernah pakai sebenarnya. Aku masukkan je dalam Word ni tapi tak pernah pakai. Sebab citation, ya. Kalau kita buat reference kat bawah tu, dekat hujung last sekali, kini at the end kita punya thesis kita tu, still nak kena bagi tahu reference ke? Kat sini, apa, buat footnote? Footnote tu macam terletak sekali dengan reference kan? Ke tak? Tak, footnote bukan untuk reference. Footnote adalah footnote, reference lain. Reference citation. Kita buka punya FYP lah. Yang FYP 1 ni tak komplit ni. Okay, awak punya ni. Ke atas ni. Okay, kita punya ni, nampak dia punya reference ada kat sini kan. Bila buka reference dia hang. Pelik je. Ni kat insert citation. Contoh lah, perkataan kita nak letak citation. Contoh kat sini. Insert citation. Kita okay. Yang ni aku nak ajar nanti kejap lagi. Kejap lagi lah. Aku terang dengan detail. Ni okay. Contoh aku ambil je citation mana yang ada. Contoh lah ni. Okay. Maksud dia akan keluar nama kat sini tau. Kalau jenis APA dia keluar nama. Kalau jenis IEEE dia keluar nombor. Dia nak tukar whole system. Okay. Dia akan keluar nombor kalau IEEE. So, kita punya ni pun dah akan keluar nombor macam ni lah kalau IEEE. Tapi biasanya dah report thesis biasanya APA lah. IEEE ni dalam technical report. Okay, ni okay, nampak dia akan jadi keluar macam ni untuk APA punya. So citation keluar kat sini. Kita punya reference akan keluar kat sini. Nampak? Kita punya reference citation kat sini. Yang reference semua ada kat bawah. Untuk footnote just untuk certain word saja. So perkataan tu kita letak footnote untuk kita nak terangkan apa maksud perkataan tu. Itu function. Kita letakkan footnote tadi. Kat sini. Faham kan? Kat sini, yang ni kalau nak senang, aku cakap nak senang belajar pakai Mendeley. Aku dah tak pakai dah kot sebab dah FLP aku dah siap citation punya reference dah siap pakai in punya reference. So aku tak pakai Mendeley. So nak senang sebab Mendeley boleh upload je jurnal yang kita baca tu. Kita upload je dalam Mendeley. Mendeley akan trace sendiri benda-benda macam kita punya
writer, author tu, dia punya title, semua benda-benda tu dia akan masuk. Kita just tekan je, insert kat sini, nanti dia akan masuk dalam kita punya dokumen. Mentally lagi senang. Tapi aku tak pernah pakai lah, so aku tak tahu nak terang cara macam mana nak pakai dia. So cari dah, ada thread orang buat dekat Twitter, boleh cari. Aku yang tak pakai. So yang lain ni tak ada masalah. Macam mark entry ni memang tak tahu lah. Dia ada buat index benda ni. Citation ni pun aku tak ingat lah macam nak buat benda ni. Contoh lagi satu, kalau kita nak buat semua benda dalam reference, kita nak buat insert caption untuk kita buat list of figure, list of table. Contoh ni kita ada gambar semua, kita letak caption. Dia dah letak caption, kita boleh buat list of figure kat sini dengan letak benda ni. Yang ni kita letak kita kena letak caption dekat setiap gambar, baru kita boleh letak table of figure kat sini. Kalau nak list of table, kita tukar table. Dia apa nak tanya? Macam mana nak letak caption? Sekejap lagi aku ajar. Siapa ni? Samik? Ya bos, ya bos. Apalah, aku asal lah selalu. Sekejap lagi aku terang Samik. Sekejap lagi aku terang. Yang ni aku nak terang penggunaan basic tool sebenarnya. Okay, mailing ni sudah tak pakai, so tak payah tengok. Review ni pun jarang pakai lah, aku tak tahu benda apa yang ada kat sini, so tak apalah. Okay, kat sini tak, okay, draft ni penting juga sebenarnya. Contohlah kalau korang nak delete satu page tu, tak pun ada macam section, contoh section atas tu section 3, tiba-tiba page bawah tu section 6, dia ada 4 dengan 5, tapi bila kita open yang mark ni, contoh yang kita buka, tapi tak ada benda ni, tapi ada section break yang tersembunyi kat situ. Macam mana nak tengok? So kita boleh buka view ni, kita buka dalam draft mode. Dalam draft mode ni kita akan nampak lah semua benda, benda-benda sembunyi tu. So benda kalau macam kita tak nak benda tu, kita boleh pandang lah. Nampak ada section break kat sini, satu line kat sini. Kadang benda tu kita tak nampak pun, so boleh keluar balik lah. Okay, kat sini macam aku tak tahu apa sangat benda-benda kat sini. Okay, contoh ruler ni ada kat sini, benda-benda atas ni. Kalau nak tengok ruler boleh tekan benda tu. Straight line kalau nak tengok position semua betul. Navigation pin pun function sangat, navigation pin. Contoh aku punya report FYP ni kan, contoh aku punya contoh kita salah position, contoh kena letak problem statement dulu baru project background, contoh takkanlah kita nak, boleh je copy paste, tak ada masalah, kita cut yang bawah paste kat atas boleh je. Tapi kalau nak senang, dah siap semua kan, ambil je ni, tarik ke atas, settle problem, sekelip mata tak payah nak copy paste. Macam mana nak pakai navigation sekali tau. Apa? Nanti beritahu macam mana nak pakai navigation sekali tau. Aku tak pandai. Apa rasa ni? Macam mana nak pakai navigation? Navigation? Aku kan, masuk aku kat tepi-tepi tu macam mana kau boleh keluar? Ni, apa tunjuk ni Samik? Ya. Tak, memang maksud aku dia kan tekan tu saya kira keluar tepi kan. Maksud aku dah tulis macam-macam kat word aku, tapi tepi tu aku tak ada. Tak ada. Tu kena buat heading. Okey. Samik ke ni? Macam lain pula suara. Betul lah tu. Pelik kan. Yang ni bila benda ni wujud bila kita buat heading je. Kalau tak ada heading dia tak wujud. Kalau kita set up heading macam yang dekat ni home ni kan, kita set up atas ni, kita set up heading 2, yang ni heading 1 semua, baru dia akan keluar kat tepi ni. Kalau tak ada, maksudnya kita tak set up heading lah. Tu je. Okay. Yang ni one page punya view. Kalau nak tengok satu page kat sini, kita akan view satu page. Kalau nak multiple page boleh tengok kat sini, multiple page. Ni tak pakai pun tak tahu. Macam tu lah. Nak zoom je, tak ada apa. Nak new window, kalau kita nak buka benda baru, arrange all ni, semua benda ada kat sini kot. Tak payah.
Okay, split ni function ni untuk kita check atas bawah. Bukan check atas bawah. Contoh kita nak buat kerja kat atas. Tapi kita nak buat something, apa, copy something ke, kita nak baca something kat bawah ni, nak buat rujukan. Tak apa kat atas ke, kita nak tengok ke, kita nak edit apa kat bawah. Tu kita boleh pakai split lah. So kita edit kat bawah ni. Kita tengok atas ni. Tu function split. Ni split. Dia ni split. Dia side by side ni kalau ada dokumen lain macam ni kan, kita nak view side by side, ada boleh tekan. Aku tak tekan ni pun, aku tarik je. Okay. Okay, ni tak ada apa dah. Developer tak guna, aku seorang jadi kat sini. Yang ni pro punya use, ada setting dia. Tak ada untuk korang. Tapi boleh ni, boleh je keluarkan benda ni, tapi tak function pun. Kecuali kau memang nak develop something ke, nak buat template ke, bolehlah guna developer ni. Ni tak ada apa dah. Okay. Sejam lah, cukup sejam untuk aku punya basic tools. Ada apa? Okay, dalam basic tools semua ni yang aku dah tunjuk semua. Ada yang nak tanya tak? Tak ada Boleh tak tunjuk sekali yang reference tu? Macam mana kita nak tulis keluar banyak tu? Yang end of thesis tu. Oh, tak lagi. Nak Aku sangat tunjuk aku. apa? Nak tunjuk? Yang macam nak masukkan tulis dia punya author, title, bla bla bla. Lepas tu dah tulis semua tu, lepas tu nak macam nak keluarkan. Okay. Itu lagi. Sebab tu aku sejam pertama untuk ajar basic tools. Sejam kedua ni aku nak ajar buat report. Dah masuklah sejam kedua ni. Aku nak tanya dulu, basic tools yang aku tunjuk semua benda ni, ada yang tak faham tak? Faham. Nak tanya. Yang dot yang banyak tu kan, tu tanda apa? Yang benda ni? Yang tu. Ni nama dia paragraph mark. Kita punya paragraph. Kat mana? Paragraph break. Contoh kat sini. Yang ni function dia untuk tahu position paragraph break ataupun line break ataupun kita punya page break ataupun section break. Sebab tu contoh aja page break benda ni kan. Contoh kan, bila kita contoh saya letak satu section break. Yang ni masalah ni selalu orang berlaku sampai aku dah buat video pasal benda ni. Contoh aku letak satu section break kat sini. Jadi buat kat bawah. Buat kat atas juga. Okay. Contoh, okay, section break ni kita letak section break, lepas tu tiba-tiba ada page kosong. Kalau kita tak tengok benda ni, kita tak tahu sebab kenapa ada page kosong kat sini. Bila padam dia tak boleh. Macam betul. Betul Macam mana nak ke belakang ni? Contoh kita kat sini kan. Tak tahu nak tunjuk sebab aku tak berlaku benda tu. Tapi macam orang yang biasa buat, dia tak tahu macam mana nak padam page kosong ni. Dia nak padam, dia tak boleh. Sebab dia punya position section break tu ada dekat page sini. Jadi pelik kenapa ada page kosong kat sini. So cara dia, kita tengok kat mana position section break ni. So kita tahu kalau page section break ni ada kat sebelah, kita bawa dia ke page sebelum untuk menghilangkan page kosong ni. Macam tu je. Itu je cara dia. Sebab tu kena tahu buka benda ni untuk tahu position benda-benda page break ni, section break dan sebagainya. Okay, settle Okay, habis part basic tool. Ada lagi? Tak ada. Sekejap tengok siapa ada. Lokman ada juga Lokman, Azam, siapa lagi? Okay Sekejap aku tengah rekod juga sebenarnya. Dah 52 minit aku nak rekod baru Sekejap
Okay, bye.